Terima kasih. Baik, kita terus pada sesi yang ketiga. Saya akan bukakan peluang pada teman-teman, tuan-tuan dan juga perempuan untuk bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel yang berada di hadapan. Baik, sebelum daripada itu, saya ingin lancarkan tabung kebajikan Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia GAMIS. Tabung kebajikan GAMIS ini berfungsi sebagai suatu tabung untuk kita sumbangkan bersama bagi membiayai kerja-kerja dan juga aktiviti GAMIS sepanjang sesi dan juga aktiviti dakwah maupun tarbiyah dan juga siasah yang kita lakukan sepanjang tahun. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh sumbangkan sedikit sebanyak untuk tabung ini untuk memberikan manfaat pada kita bersama. Baik, saya akan bukakan pada sesi soal jawab. Sila sebutkan nama daripada universiti maupun jabatan. Seterusnya berikan soalan yang padat, ringkas dan pendek yang mudah difahami untuk kita jawabkan bersama. Saya bagi masa kepada teman-teman untuk tampil ke hadapan. Kita ada mic di tengah ini dan ada lagi tak mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada pihak GAMIS kerana berjaya menganjurkan sebuah wacana yang sungguh memberi manfaat kepada para mahasiswa. Nama saya Muhammad Afiq Rabani. Saya daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, sama fakulti dengan Presiden GAMIS kita, daripada Universiti Melaya. Saya ada 4 soalan yang ringkas dan padat. Diharapkan boleh jawab InsyaAllah 4 sikit lah. Baik, cepat sikit. Soalan pertama. Kebelakangan ini kita melihat politik di negara kita semakin kotor dan rigid. Okay? Sebagai contoh, kita tengok apabila kita mengkaji sejarah di Amerika, contohnya politik di Eropah. Sebagai contoh, skandal seks Watergate melibatkan Presiden Nixon. Okey, kalau kita tengok apa yang berlaku di sana cuba dibawa kepada Malaysia sekarang. Maksudnya kita lebih membuka keaiban pemimpin itu sendiri daripada kita melihat dari segi kepemimpinan dan dasar yang dibawa oleh seseorang pemimpin itu. Maksudnya kita kena mengubah stigma dan pemikiran masyarakat itu sendiri. Okey. Yang kedua pula, yang kedua, politik yang berlaku di negara kita sekarang lebih kepada politik yang kotor dan tidak membangunkan agenda dan umat kita sendiri. Sebagai contoh, sepatutnya politik yang ada di negara kita bersih dan berfikiran bagaimana untuk memajukan negara kita Malaysia menjadi ke arah sebuah negara yang maju menjelang wawasan 2020. Sebagai contoh, sepatutnya sebagai seorang pemimpin, mereka lebih harus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan KDNK negara kita yang tidak mencapai tahap sepatutnya untuk mencapai sebuah negara yang maju, tidak mencapai tahap standard yang diperlukan oleh negara maju. Seperti pembasmian kemiskinan tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Dan Equity Bumi Putra sendiri tidak mencapai tahap yang telah ditetapkan setelah hampir 50 tahun kerajaan memimpin. Kenapa kita lebih sibuk membincangkan soalan keaiban seorang pemimpin daripada kita sibuk membincangkan bagaimana untuk memajukan negara kita, bagaimana untuk kita keluar daripada kemiskinan, bagaimana kita meningkatkan standard maruah kita yang semakin tergadai pada hari ini. Baik, tenang saudara. Ringkaskan soalan. Soalan ketiga, soalan yang terakhir. Masyarakat kita lebih gemar membuka keaiban orang, membuka keaiban pemimpin. Dan pemimpin sendiri lebih gemar menjatuhkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau kita tidak mengundi parti ini, maka kita akan menjadi jatuh kafir. Sedangkan lebih banyak perkara yang harus difikirkan untuk memajukan negara. Sebagai contoh, terdapat 3 perkara penting sekarang di sini. Sebagai contoh, baru-baru ini skandal oleh pihak custom. 2 minit, sekejap, seminit lagi. Terus pada soalan boleh? Boleh. Kenapa pemimpin masa kini tidak lebih fokus kepada bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam negara kita? Sebagai contohnya, baru-baru ini kita dikejutkan oleh skandal pihak custom itu sendiri. Okey, baik, faham. Habis dah? Sekejap. Lagi sikit je. Sebagai contoh, ketirisan yang berlaku dalam negara kita melibatkan kebocoran hampir 100 bilion. Ke mana duit itu berlaku? Ke mana pengaliran keluar duit itu berlaku? Dan bagaimana kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana kita nak ubah
persepsi dan pemikiran masyarakat daripada membuka keaiban orang kepada lebih memajukan negara kita. Sekian, minta maaf kalau ada salah silap. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Nama Wan Abdul Muhaimin bin Wan Saiful Bahri. Wan Abdul Muhaimin bin Wan Saiful Bahri, penuntut di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, kampus Nilai. Soalan ni ditujukan, saya akan tujukan kepada Dr. Asri lah. Sebelum tu saya mengucapkan tahniah kepada pihak Gamis kerana menganjurkan suatu program yang Gamis berjaya mendatangkan 3 pihak daripada aliran yang berbeza. Jadi harap selepas ni dapat bawa satu ulasan yang bersifat adil kepada setiap aliran lah, insyaAllah. Jadi soalan saya pada Dr. Asri, ada pihak, ada golongan agamawan daripada aliran tertentu tanpa menyebut siapakah mereka, apakah aliran mereka, menfatwakan bahawa hizbiyah parti-parti, berbilang parti dalam politik itu haram. Tapi ada juga yang bersederhana dalam perkara ini, tidaklah mengharamkan berbilang-bilang parti. Kadang-kadang saya merasakan masalah hadis ni lah. Kadang-kadang saya merasakan bahawa fatwa yang mengatakan hizbiyah ini haram kadang-kadang lebih tepat untuk suasana di Malaysia ni, disebabkan manusia ni apabila mereka terdiri daripada kumpulan-kumpulan tertentu, mereka tidak boleh mengelak daripada membela payah kita nak cari, susah kita nak cari seseorang yang sanggup mengutuk kumpulannya sendiri. Cuba ringkaskan soalan. Okey, ringkaskan insya-Allah. Dan pernah dibangkitkan oleh Dr. Asri sendirilah bahawa perlunya negara seperti Malaysia ni wujud parti pembangkang, disebabkan parti pemerintah ini bukanlah parti malaikat. Mereka adalah manusia, mereka tak maksum. Kewujudan parti pembangkang amat diperlukan untuk sebagai berperanan sebagai check and balance kepada parti pemerintah tadi. Jadi minta ulasan doktor lah. Kita lihat sekarang ni ahli politik ni tak kira sama ada parti pemerintah atau parti pembangkang, mereka berpihak kepada parti sendiri. Jadi menimbulkan pecah belah. Tapi dalam masa yang sama doktor mengatakan parti pembangkang berfungsi sebagai check and balance. Jadi minta doktor ulaslah kenyataan doktor itu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izwan dari bekas Universiti Sains Malaysia, student Universiti Sains Malaysia. Saya nak bertanyakan tentang after forum ni, saya nak sentuh pasal buruh, pemberontakan. Adakah sekiranya masih pemerintah masih berlaku zalim dan dari sistem pun tidak sepakat dengan masyarakat tidak setuju dengan semua ni, adakah pada pendapat doktor semua, adakah buruh ni boleh diwajibkan untuk pemberontakan? Okey, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi dari UM. Soalan saya, tadi ketiga-tiga panel semua menyatakan pandangan soal idea politik merentas parti. Namun saya tengok budaya tu wujud sekarang, terutamanya dalam semua parti politik cuba mentengahkan ataupun mengkritik parti dia sendiri. Walaupun wujud dalam sesebuah parti undang-undang ataupun etika ataupun disiplin yang meletakkan seseorang ahli parti tidak boleh mengkritik parti tersebut di khalayak umum. Tapi saya tengok dalam budaya sekarang, kebanyakan ahli parti suka mengkritik parti dia sendiri, pemimpin dia sendiri dalam blog, FB, Twitter dan sebagainya. Namun saya rasa sedikit kesal kebanyakan parti mengambil tindakan kepada orang-orang begini, sehingga ada yang parti yang begitu ekstrim memecat dia daripada parti tersebut. Yang saya kira dia seolah-olah agak menongkah arus kepada perubahan yang cuba dilakukan kepada generasi Y. So pandangan saya bagaimana nak mengatasi benda ni lah. Okay? Soalan saya, pandangan. Baik, terima kasih. Okay. Baik, terus satu lagi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megat Muhammad Syazwan daripada UiTM. Okey, soalan saya berbunyi, untuk para pemimpin sekarang yang mana mereka dipilih oleh rakyat, kemudian mereka melakukan kesilapan. Saya rasa mana-mana parti pun ada yang membuat silap kan. Jadi adakah rakyat perlu menghukum mereka dengan menjatuhkan mereka pada pilihan raya yang akan datang, ataupun bagaimana? Kita perlu bagi mereka peluang lagi untuk membaiki keadaan, ataupun itu yang saya ingin tahulah. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat. Saya minta maaf sebab kita kesuntukan masa dah 11.45. Sikit. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuruddin daripada PJ. Bercakap tentang Islam lebih tinggi daripada politik dan kepentingan politik. Yes, betul secara teori. So what? Bagaimana konsep ni boleh dipraktikan secara praktikal dalam konteks negara kita? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan yang cukup ringkas dan juga padat. Baik, saya akan berikan kepada ahli panel untuk menjawab lebih kurang 6 orang yang bertanya tadi, dan ada lebih kurang 9 soalan yang dikeutarakan. Dan setiap orang panel boleh menjawab lebih kurang 4 minit seorang, dan seterusnya menggulung dan memberikan kesimpulan akhir kepada perbincangan dan juga tajuk yang kita bincangkan pada malam ini ialah tolak politik jijik. Yang pertama saya persilakan Yang Berbahagia Dr. Zuhdi Marzuki. Terima kasih saudara pengurusi. Soalan ini terlalu banyak, jadi saya ringkaskan soalan itu terhadap apa yang saya perlu jawab. Saya melihat bahawa parti itu sesuatu keperluan dalam negara kita. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ashraf tadi, dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan muamalah, al-aslu fil asya' lil ibahah, kecuali kalaulah jelas dan kelihatan bahawa dengan wujudnya parti-parti ini akan menyebabkan mudarat yang besar dan menyebabkan sesuatu yang tidak lagi mendatangkan kebaikan kepada ummah dan kepada Islam. Pada saya, setiap parti itu, apatah lagi parti Islam, PAS, kita mempunyai dasar yang jelas apa yang kita mahu perjuangkan. Kewujudan parti-parti itu adalah legal di Malaysia. Umpamanya PAS, kita jelas kita mahu prinsip-prinsip Islam itu menjadi asas yang penting kepada politik. Yang menyebabkan berlakunya ekstremisme, berlakunya sikap melampau, bukan di kalangan pimpinan-pimpinan, tetapi di kalangan ahli-ahli ini. Umpamanya yang mendedahkan keaiban orang lain, umpamanya menggunakan media kartun dan sebagainya, yang menyebabkan ini menjadi melampau. Pada saya, kembali kepada sistem yang saya sebut tidak seimbang, sehingga satu pihak merasai tidak ada ruang untuk mereka bersuara, diburukkan dengan seburuk-buruknya saban masa. Umpamanya Datuk Seri Anwar, tidak ada dalam dunia ini orang yang lebih teruk daripada dia. Lelaki pun dia main, perempuan pun dia main, Amerika pun dia main, Yusof Qaradawi pun dia main. Dialah ejen Amerika, dialah ejen Israel dan sebagainya. Mereka yang mempunyai pribadi-pribadi yang dihina seperti ini, saya rasa ini yang menyebabkan berlakunya suatu bentuk ekstremisme dalam politik. Mereka yang ditindas, dinafikan hak mereka, mereka ini ditukar disebabkan kecenderungan politik mereka, mereka diikat kaki tangan mereka dan sebagainya, maka ia melahirkan ekstremisme dalam politik. Dan saya lihat, kalau kita mahu melihat suatu politik yang berbudaya ilmu, selain daripada perlunya orang-orang berilmu ini terlibat dalam politik, perlunya mereka yang terlibat dalam politik ini meraih ilmu, pada masa yang sama saya lihat perlu kepada suatu sistem, satu bentuk politik
yang mana memberikan ruang persaingan yang sehat, kepada parti-parti politik yang mereka wujud secara sah dalam negara kita. Biarkan rakyat mahu mendengar mana yang disampaikan. Biarkan utusan Malaysia dengan budaya politik mengampu mereka kepada UMNO, tetapi berikan ruang pula kepada roket umpamanya untuk terbit seperti utusan Malaysia. Biarkan TV3 dengan cara mereka untuk menyampaikan berita, memusingkan segala fakta dan sebagainya. Di masa yang sama berikan ruang kepada satu TV yang menjadi check and balance, mengimbangi apa yang disampaikan. Ini yang saya maksudkan kebebasan media, supaya dengannya kita boleh melihat suatu pentas yang seimbang. Dan saya yakin bila ada pentas yang seimbang, ekstremisme politik ini tidak akan wujud. Kita menginginkan suatu bentuk politik di mana sebagaimana yang diamalkan oleh pimpinan-pimpinan politik di Malaysia. Orang di bawah ni bergaduh di kedai kopi, ahli-ahli parlimen di kalangan parti-parti politik boleh minum di atas satu meja. Saya lihat ini satu bentuk yang menjadi penyelesaian kita, iaitulah perlu dibuka sistem politik ini dalam negara kita supaya ia menjadi suatu bentuk yang seimbang. Itu yang saya simpulkan daripada keseluruhan soalan itu, yang melihat perlunya kepada suatu bentuk politik yang bijaksana, politik yang bermoral, politik yang berasaskan kepada budaya ilmu, dan politik yang menolak ekstremisme. Kerana ekstremisme politik ini akan mendatangkan antaranya seperti mana yang berlaku dalam bentuk politik kotor pada hari ini. Sidang hadirin yang hormati dan saya kasihi sekalian, kesimpulannya, saya melihat ada suatu tunas baru yang boleh kita bina, iaitulah suatu bentuk generasi muda yang rata-rata kajian yang dilakukan bahawa generasi muda ini mereka yang terlibat dalam politik secara sedar, bukan secara loyalty sehingga tidak boleh tidak mengundi hanya parti tertentu. Letaklah tunggul kayu pun mereka undi. Ini tidak berlaku pada generasi muda. Generasi yang di bawah 50 tahun. Mereka ini satu generasi yang membuat keputusan berdasarkan kepada ilmu. Saya lihat ini perlu diteruskan. Dan di masa yang sama kita mengharapkan suatu bentuk pentas politik yang seimbang yang boleh mengelakkan ekstremisme politik dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak persoalan tadi merujuk soal kepelbagaian parti dan sebagainya. Apakah soal teori saja ke? Saya tetap berpegang kepada prinsip bahawa kalau kita kembali kepada ajaran dan prinsip Islam sebenarnya selamat. Kerana apa? Walaupun kita pelbagai parti dan sebagainya, saya tidak mengimpikan bahawa semua parti politik ini bersatu di bawah satu nama. Tidak perlu. Tidak perlu UMNO meleburkan identitinya, tidak perlu PAS meleburkan identitinya, tidak perlu PKR meleburkan identitinya. Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip Islam itu, pernah dihuraikan oleh Imam Hasan Al-Banna pun dalam konteks ta'adud jamaah ini, disebutkan nata'awanu 'alal disebut ala mattafaqna alaih wa yu'dhiru ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fi. Kita bekerjasama dalam perkara yang memang wajib kita bekerjasama. Maknanya perkara prinsip fundamental kita itu tidak boleh dikompromikan. Wa yu'dhiru ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fi. Tetapi kita bertolak ansur dalam perkara yang berlapang dada, dalam perkara yang kita tidak boleh bersama, tak apa. Okey? Anda dengan pendirian anda, saya hormat. Tetapi pada masa yang sama, anda kena hormat juga pendirian saya. Maknanya adanya nilai adabul ikhtilaf itu. Adab-adab dalam berbeza pandangan. Yang ini kita perlu budayakan. Jadi kalau kita berbeza parti, tidak ada masalah. Kerana akhirnya perjuangan berkenaan dengan memartabatkan Islam, perkara prinsip. Contoh dalam konteks hari ini, kalau kita bercakap soal banyak lagi lah, banyak isu-isu yang kita perlu wacanakan. Dalam konteks politiknya bagaimana? Ini baru konteks politik jijik ini. Soal aib mengaibkan, itu kita kena bersatu, bersama.
atas prinsip Islam yang jelas. Soal membuka aib, menutup aib ini diterangkan tadi pun oleh Dr. Asri. Itu jelas, kita kena sepakat. Walau macam mana kita percaya sekalipun orang tu buat dan sebagainya, aib dia itu ada batasnya untuk kita bersatu dan bekerjasama, untuk kita sepakat. Jadi ini perlu dididik. Dan dalam konteks yang kedua, pemimpin parti-parti ini juga perlu amanah. Amanah dengan ilmu, amanah dengan prinsip Islam, amanah dalam konteks mendoktrinasi dan mentarbiah ahli. Saya guna dua perkataan, doktrinasi dan tarbiah, walaupun dua ini konflik. Tetapi dalam konteks reality parti memang indoktrinasi lah, itulah yang digunakan oleh mana-mana parti. Nak memastikan bahawa ahli ini sentiasa taksub kepada parti ini. Akhirnya amanah ilmu itu tidak ada di kalangan pemimpin. Walaupun Dr. Zuhdi kata tadi, pemimpin boleh duduk semeja, makan, bergurau senda, tetapi ahli-ahli di bawah berantakan. Kafir mengkafir ini masih berlaku, walaupun pemimpin kata kita sudah hilang dah pemimpin-pemimpin itu dari kalangan kita. Tetapi di angkat umum masih berlaku. Tetapi kita memberikan 1001 alasan untuk kita mengatakan bahawa benda itu fitrah, natural apabila padang itu tidak sama rata. Itu bukan amanah ilmu. Kalau kita berasaskan amanah ilmu, maknanya kita harus mengatakan bahawa itu tidak betul dan kita perlu ubah. Begitu jugalah saya sendiri mengatakan bahawa betul, pembangkang perlu diberi ruang untuk berada dalam berwacana dalam TV3, sebagaimana pada satu ketika Astro Awani juga amat subur dalam konteks berwacana. Saya kira Barisan Nasional, pemimpin UMNO perlu bersedia untuk menjawab dan juga berdebat dalam konteks idea. Kerana saya rasa, sebagaimana saya yakin dengan perjuangan UMNO, dan anda harus hormat dengan pendirian ini, umpamanya. Begitu juga saya yakin kenapa anda bersama PAS. Pasti adanya idea-idea yang anda dukung dan saya dukung, yang mana saya boleh pertahankan. Kalau anda bercakap mengenai satu-satu isu, berkenaan soal ekonomi, soal pentadbiran, kenapa perlu UMNO dan sebagainya, soal perjuangan Islam, kita boleh bercakap, kita boleh berdebat. Tetapi dalam konteks semangat apa dia? Semangat untuk memastikan umat secara keseluruhan, rakyat secara keseluruhannya mendapat dampak yang positif daripada sikap pemimpin-pemimpin yang amanah tadi. Tetapi kalau pemimpin tidak amanah, pemimpin memang membiarkan ahli-ahlinya untuk sentiasa berperangai di luar batasan syarak. Tidak kira ahli UMNO ataupun ahli PAS. Kita boleh tengok blok-blok yang menyokong kedua-dua parti. Masya Allah, begitu menakutkan. Pergilah kepada blok-blok yang ada, yang ekstrim, yang menyokong UMNO akan membuat pelbagai 1001 justifikasi untuk melondehkan dan mengaibkan pemimpin pembangkang. Begitu juga pergi kepada pemimpin pembangkang. Saya ingat 2 minggu saja sebelum video Datuk Seri Anwar, ada video salah satu seorang, bukan video, gambar ketua bahagian sebuah ketua bahagian UMNO di salah sebuah negeri yang saya tak payah sebutkan sebab saya pun tak pasti sama ada betul atau tidak. Ramai yang hantar kepada saya melalui Facebook, minta Dr. Ashraf komen bagaimana pemimpin UMNO begini boleh berperangai, boleh berzina dengan perempuan. Baru saya tak komen, saya senyap sebab saya tak tahu apakah gambar ini benar atau tidak, sahih atau tidak. Tetapi di dalam blok-blok pembangkang dibuka seluas-luasnya. Dan 2 minggu selepas itu kes Datuk Seri Anwar pula timbul. Dan masing-masing hari ini beradu pula. Ada satu blok itu dia tunjuk pula dua-dua gambar ni, yang mana lebih hebat. Ini masalahnya, kan? Maknanya kita membiarkan ketaksuban itu mengakar di dalam masyarakat kita. Sebab itu kalau kita kembali kepada prinsip Islam, kita kena ingat, walau bagaimana kita semangat untuk mempertahankan Islam, memartabatkan Islam, kita kembali, Allah sebutkan dengan jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 prinsip asas untuk kita menegakkan Islam, mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Tetapi kadang-kala kita guna semua pendekatan sebagaimana Islam hendaki, kita lupa yang keempat, yang mana Allah sebutkan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita lupa sebab kadang-kala kita ini nak nampak natijah di depan mata kita. Kalau boleh Islam ini tertegak waktu kita hidup,
Dan kita nak menilai kita ni benar-benar memperjuangkan Islam apabila kita berjaya atau tidak, sama ada menegakkan Islam di zaman kita. Walhal Allah tidak akan menanya kita soal natijah itu. Allah akan memperhitungkan amalan kita. Apakah kamu telah lakukan sesuatu untuk Islam? Kerana apa? Ayat yang terakhir ditutup itu dengan mengatakan bahawa hanya Allah sahaja yang tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Hanya Allah saja yang tahu sama ada orang itu sesat daripada jalannya ataupun mendapat hidayah daripadanya. Maknanya tanggungjawab kita sudah selesai apabila kita sudah sampaikan, apabila kita sudah menggunakan segala upaya kita untuk memastikan Islam itu tertegak. Tetapi yang lainnya kita serahkan kepada Allah. Kalau ini prinsip, kalau ini paradigma pemikiran kita, saya kira semua akan selamat. Sebab itulah buat akhirnya, sebagai kesimpulan, saya menekankan sekali lagi bahawa kita harus mengembalikan suatu budaya baru ataupun budaya yang sememangnya itu adalah asas daripada budaya politik Islam. Merentasi parti politik, memikir, berfikir dan bertindak berasaskan prinsip Islam. Tidak kira kita parti UMNO, parti PAS, parti PKR dan lain-lain, atas pagar, dalam pagar, luar pagar dan sebagainya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya respon kepada soalan saudara kita tentang hizbiyah tadi, iaitu tentang tahazzub siasi, sikap berpuak dalam kepartian. Kita akui bahawasanya realiti yang ada dalam politik bagi setiap negara berbeza. Bahkan politik pada zaman Nabi pengurusannya sangat berbeza nak dibandingkan dengan negara ini. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Pada zaman Nabi tak ada menteri, tak ada parti, tak ada apa. Nabi urus walaupun nampak seakan macam tribal system, tapi ia berlaku. Yang pentingnya yang nak ditegakkan ialah prinsip keadilan, hak-hak rakyat. Sebab itu Nabi sangat fleksibel dalam politik. Saya nak ingatkan hal ini kepada rakan-rakan yang berbagai parti politik supaya jangan tegas dalam perkara yang tidak ditegaskan oleh agama. Di Habsyah, Najashi masuk Islam, Maharaja Habsyah. Dia masuk Islam tapi dia tidak meletak jawatan sebagai ketua kerajaan Habsyah yang Kristian. Sistemnya Kristian. Sebab tu apabila Najashi meninggal, dia orang yang pertama Nabi salat jenazah ghaib, dan tak adalah sebab itu. Sebab dia dimakamkan di negeri Kristian, diurus dengan jenazahnya oleh orang Kristian. Nabi kata matal yaum ar-rajul salih akhukum ashama faqumu wa sallu. Mati pada hari ini saudara lelaki saleh, saudara kamu Ashama, yakni Najashi, bangun dan salat. Nabi tak kata kau telah menjadi kafir kerana kau telah menjadi kepala bagi sebuah kerajaan Kristian. Bahkan Nabi tidak pernah menyuruh untuk Najashi berpindah, datang ke Madinah, berhijrah. Bahkan biar dia kekal pada jawatan dia itu, kerana itu lebih mudaratnya terhadap rakyat Habsyah lebih ringan dibandingkan sekiranya orang lain yang naik. Maka politik ada kepelbagaian. Sebab itu saya lebih suka jika politik ini jangan terlalu banyak dipolemikkan dengan polemik agama, tetapi orang yang berpolitik itu berpegang pada prinsip agama. Kerana banyak perkara yang dipolemikkan itu akhirnya tidak ke mana. Politik Nabi SAW bersifat luas. Sebab itu fatwa-fatwa tentang tahazzub siasi dan seumpamanya yang kita tentang ialah fanatik parti, mewujudkan parti untuk membolehkan satu program rakyat, tidak ada masalah. Tetapi apabila parti telah mengambil tempat agama, parti telah menjadi agama, yatadayyanuna bil hizb, mereka beragama dengan parti, maka seorang yang baik macam mana agama pun tak boleh dikira kalau awak bukan parti saya. Macam mana orang tu soleh pun kita tetap syak wasangka pada dia sebab dia bukan ahli parti kita. Ini parti telah mengambil tempat agama. Jika mazhab tidak boleh mengambil tempat agama, bagaimana parti boleh mengambil tempat agama? Macam mana baik Islam kata innamal mu'minuna al-ikhwah, orang mukmin bersaudara, jumpa kita saudara. Tak kira dia ada parti mana pun. Tapi kita tak, bukan orang kita tu, bukan parti kita, hati dia lain. Ya akhi, kita berbeza, kita berdialog dengan dia, kita berhujah dengan dia. Lantaran fanatik itu timbulnya maki hamun. Semua parti sama.
Saya tadi bukan saya ada Dr. Ashraf kata marah pada Mufti Perak. Saya bukan marah, saya kritik je. Tapi saya rasa sebahagian orang mereka telah melampau. Mereka kata haram syani macam-macam lagi. Itu tak boleh. Awak nak kritik, awak kritik secara ilmiah. Kenapa awak nak maki dia? Panas seketika awak angkat dia. Dan saya tak kisah, dia orang pernah kata saya bapa setan. Saya mudah-mudahan minta Allah istiqamah pada Allah. Saya alhamdulillah tidaklah rasa takut pada UMNO, tidaklah juga pada pembangkang. Nak kata-kata, you nak ban-ban, you tak main bagi pun sudah. Tetapi yang kita kena kata parti tidak boleh mengambil tempat agama. Tengok Dr. Ashraf Wajdi, tak guna UMNO. Ada orang, saya akhi, itu bukan agama dia. Itu pendekatan yang dia ambil. Mungkin anda boleh kritik, anda boleh kata pilihan awak tak tepat, kita hujah dengan dia. Tapi bukan manusia dihukum berdasarkan parti dia. Manusia tidak dihukum berdasarkan kepada program yang dia buat, melainkan yang kita nak kritik program tu. Ini adalah perkara yang saya fikir kita kena luas, dada kita lebih terbuka untuk generasi baru. Saya cuba mempelopori politik yang lebih terbuka ni. Alhamdulillah saya pergi kepada kerajaan Kelantan, berkawan dengan kawan-kawan PAS. Saya juga ada kawan-kawan di kalangan UMNO. Saya rasa apa salahnya untuk kita kawan semua? Apa salahnya? Kalau UMNO boleh duduk dengan MCA, tak boleh ke UMNO cuba berbaik juga dengan hormat juga orang PAS? Kalau PAS boleh berbaik dengan DAP, tidakkah boleh juga PAS juga menghormati orang UMNO dengan kadar-kadar kemanusiaan? Yang salah kita kritik. Hatta bukan Islam kita hormat. Kita jaga hak-hak dia. Maka saya sekali lagi menyeru pada generasi ini, tak apa, terus berparti, tetapi jangan fanatik parti. Jangan taksub kepartian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati negara ini, rahmati rakyat dia, dan rahmati kita semua generasi baru untuk membuka gerbang yang baru bagi politik yang baru, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kesimpulan yang dapat diberikan oleh ketiga-tiga panel kita pada malam ini dalam membicarakan soal menolak politik kotor dan juga politik jijik dalam negara. Apapun, ketiga-tiga panel bersetuju bahawasanya perlunya kita kembali kepada prinsip Islam, iaitu menegakkan keadilan dan kita meruntuhkan segala kebatilan. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, kita kembali menilai apa juga isu, kejadian, tragedi yang berlaku dalam negara dengan prinsip keadilan. InsyaAllah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan ruang kepada kita untuk mencari titik persamaan antara kita, bagaimana penyelesaian kepada isu-isu yang berlaku. InsyaAllah Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia GAMIS akan sentiasa membuka ruang untuk kita berbicara, untuk kita memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat apa juga isu yang berlaku dalam negara. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini akan membuka minda, khususnya kita generasi muda, generasi yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Biarlah politik kotor ini kita tinggalkan pada masa ini. Kita buka ruang baru, kita buka suatu gerbang baru untuk kita bina suatu budaya politik bersih, budaya politik integriti, iaitu politik Islam yang sebenar yang diajar oleh Nabi SAW. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam ini, khususnya kepada panel-panel yang sudi bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa pada lain lembaran. Saya mewakili GAMIS memohon ribuan kemaafan atas kekurangan kelemahan sepanjang penganjuran program kita pada malam ini. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada pengurusi majlis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.